untuk bertaubat, memohon keampunan yang mungkin kesilapan-kesilapannya, kesalahan-kesalahannya, dosa-dosa sebelumnya belum cukup lagi terampuni disebabkan amalannya pun belum cukup dan memadai untuk menghapuskannya. Oleh itu saudara fillah yang dikasihi sekalian, Imam Al-Ghazali sentiasa mengingati dirinya ketika dia hidup pada hari esoknya. Apa yang diingatkannya bahwasanya bahawa Allah bagi aku hidup ni sebab mungkin ada dosa aku yang belum dia ampunkan lagi, dan dia ingin aku beramal untuk untuk diampunkan dosa aku itu, dia kata. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, dia menganggap bahawasanya ada sesuatu yang perlu dia kerjakan, ada amal kebaikan yang perlu dia lakukan. Oleh itu hari dia itu diset untuk menambah amal kebaikan untuk mengampunkan dosa-dosanya tadi itu. Dia menampak kesilapannya. Kalau kita kadang-kadang menampak, tuan-puan dikasihi sekalian, ada chance lagi aku nak jalan-jalan. Ada chance lagi aku nak berseronok. Ada chance lagi aku nak pergi ke sana ke sini. Tapi Imam Al-Ghazali menganggap ketika dia dapat hidup pada hari esoknya tersebut, dia berkata, ini maknanya aku ada dosa yang perlu aku hapuskan dengan amal kebaikanku. Demikian juga saudara fillah yang dikasihi sekalian, ketika kita masuk Ramadan ni, kita tanamkan bahwasanya ada banyak dosa, kekurangan, kesilapan yang kita sudah lakukan, kelalaian, kelekaan yang sudah kita biasa kerjakan sebelum ini, yang Allah Subhanahu wa taala tak ampunkan lagi sebab dia tunggu-tunggu satu amalan daripada kita yang kita lakukan dengan ikhlas, dengan satu keyakinan, keimanan yang teguh, yang betul-betul Allah Subhanahu wa taala redha dengan amalan tersebut, maka semua aku padamkan, dia kata. Tunggu satu amalan tu, tapi tak tahu kita amalan yang mana. Amalan dia yang mana? Amalan dia adakah solat yang kita lakukan? Mungkin solat kita dah lakukan sebelum ni, cuma rasanya solat tu tak cukup lagi nak tutup dosa kita tadi tu. Barangkali saudara fillah yang dikasihi sekalian, yang ditunggu oleh Allah itu adalah puasa kita. Puasa-puasa yang kita lakukan itu tak sampai lagi standard yang Allah nak minta untuk layak diampunkan dosa kita. Barangkali amalan yang ditunggu oleh Allah itu adalah bacaan Quran kita. Mengapa? Bacaan Quran yang kita lakukan sebelum ini tidak sampai kepada standard yang Allah nak inginkan, sehingga dosa yang kita lakukan itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin infak, sedekah kita yang kita sudah lakukan, tapi mungkin amount dia tak cukup lagi kot. Atau keikhlasan dia tak sampai lagi kepada sesuatu yang peringkat yang Allah seronok tengok dia. Redha perhatikan dia tu. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, kita hisap diri kita semua. Dengan datangnya Ramadan kita pada hari ini, Allah sayang kita sebab diberi peluang untuk kita memadamkan dosa kita yang sebelum ini. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, pada pertemuan kali ini saya tidak memberi tajuk yang dahsyat-dahsyat sangat. Saya ingin tajuk yang simple saja, akan tetapi saya ingin pengisiannya yang akan menjadi kepentingan dan keutamaannya. Tajuk kita, bagaimana hidup berpandukan Al-Quran.
Sangat simple sebenarnya. Saya rasa semua orang tahu kot. Tetapi ada aspek dalam 5 hari ini yang saya ingin sentuh, dan mudah-mudahan hanya Allah yang akan menentukan hasil dan manfaat dia, dapat memberi sedikit pencerahan pada diri saya sendiri, dan moga-moga kita-kita yang ada di sini pun dapat manfaat tersebut. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, Al-Quran tak boleh dipisahkan daripada diri seorang beriman, apalagi semasa dia berpuasa. Dua perkara ini selalu akan melekat. Puasa dan Quran. Dan dua ini help each other, akan saling tolong menolong, membantu individu yang mengamalkannya. Apa yang akan dibantu? Seperti mana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua amalan yang sangat ketara peranannya dalam membantu kita pada waktu yang tiada bantuan melainkan bantuan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu di akhirat nanti, Al-Quran dan puasa ini atau as-siyam menjadi pemberi syafaat, atau namakan asy-syafi'. Syafaat pada asal maknanya adalah bantuan, pertolongan. Sehingga kalau kita kata kita inginkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya itu kita mengharapkan pertolongan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nak tanya, apa sebab tuan-puan nak minta tolong? Apa sebab kita minta tolong pada orang? Apa sebab kita minta tolong? Saya nak tanya, kalau tuan-puan mampu, tuan-puan minta tolong ke orang tak? Kecuali ada juga orang kat dunia ni tahu, dia sebenarnya mampu tapi tolonglah saya. Sebenarnya dia boleh buat. Ya. Itu manja namanya. Ya, mengada-ngada. Ya. Tapi pada asasnya semua orang sebenarnya segan nak minta tolong. Malu nak minta bantuan pada orang. Kalau boleh dia buat sendiri, saya selesaikan sendiri. Tetapi ada satu masa di akhirat nanti, yang mana saudara fillah yang dikasihi sekalian, kita tak boleh nak mengharapkan diri kita dah. Kemampuan kita tak cukup. Keupayaan kita tidak sampai untuk menyelamatkan diri kita, untuk membebaskan diri kita. Sehingga kita perlukan SOS. Apa tu? Bantuan. Ya, SOS kat mana tu? Kat highway kan? Jalan raya. Ya? Kalau tuan-puan boleh buka tayar sendiri, ganti sendiri, ada problem ke? Tak ada problem, buatlah sendiri kan? Ya? Tapi kadang-kadang kita sendiri pun tak mampu. Maka kita buat panggilan tadi. So, saudara fillah yang dikasihi sekalian, maka dua amalan yang akan menjadi tempat kita mengadu, tempat kita minta pertolongan, minta bantuan. Ketika apa tu? Amalan yang lain tak mencukupi. Apa amalan lain? Solat kita tak cukup nak cover
perkara yang akan kita hadapi ini. Apa lagi? Yaitu sedekah kita tak cukup lagi. Haji kita tak cukup lagi. Tak cukup. So apa tu? Panggilan pertama kita minta kat siapa? Iyalah kat Allah. Selepas Allah tadi tu minta izin supaya apa tu? Supaya apa? Pertama adalah puasa kita. Ya Allah, Engkau kan dah cakap dulu masa di dunia, kalau kamu berpuasa, maka puasa itu adalah aku yang selesaikan. Kan Allah katakan, aku yang menentukan. Puasa, tuan-puan, kita tak tahu nilai pahala kita. Puasa kita tak tahu. Tuan-puan kasih sekalian, kita boleh tahu tuan-puan pahala daripada solat kalau berjamaah berapa? 27 kali lipat daripada solat biasa. Tapi puasa Allah Subhanahu Wa Taala, ini aku punya kerja, dia kata. Aku yang tentukan, dia kata. So karena kita tak tahu, malaikat pun tak tahu nak catat berapa. Ni puasa kita ni tuan-puan, malaikat tak kerti nak catat bagi berapa ni. Apalagi tuan-puan puasa sunat, malaikat pun tak tahu. Dia tulis dia dah puasa. Tapi dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala tercatat berapa engkau dapat. Dan malaikat tak tahu. Oleh itu saudara fillah yang dikasihi sekalian, yang akan kita minta bantuan pertama pada tuan-puan yang dikasihi sekalian adalah puasa kita. Ya Allah, hari itu kan aku dah puasa. Bagilah pahala puasaku tu sekarang ni ya. Tolong bagi. Lebih kurang tuan-puan saya kan kerja bantu makcik dah hari tu. Makcik tak bagi upah pun. Saya nak upah saya tu. Mana? Saya sekarang ni sedang tersepit. Sedang sempit ni. Tolong bagi. Saya nak. Puasa kita lebih kurang macam tu. Ada gaji kita yang mana ada dalam account, dalam apa tu? Dalam simpanan majikan kita, dia tak bagi lagi. Dia tak turunkan kat kita lagi. Dia reserve. Ini aku bagi, time kamu susah. Masa kamu perlu bantuan baru aku akan bagi, dia kata. Agak-agak tuan-puan dikasih sekalian. Berapa Allah nak bagi? Maka dia kata, ikut suka hati aku, dia kata. Ada markah penuh, okeylah. So tuan-puan dikasih sekalian, ada hadis Nabi saya nak ingatkan tuan-puan. Di antara majikan yang baik tuan-puan, pernah tak tuan-puan dengar cerita 3 orang lelaki yang terkurung dalam gua? Kan? Amalan lelaki pertama apa dia tuan-puan? Sehingga dia boleh selamat keluar daripada gua tu, dia berbakti kepada ibu bapa dia. Ibu bapa dia dah tua, tetapi dia sentiasa mendahulukan ibu bapa dia ni. Ada apa-apa perkara tu, dia akan dulukan mak ayah dia. Bahkan anak-anak dia pun akan ke tepi dulu. Ada makanan, dia akan bagi kat mak ayah dia dulu. Sehingga pada satu malam, dia balik daripada kerja, dia dapatkan mak dia tu dah tertidur. Dan dia biasa, apabila ada makanan, dia akan bagi kepada mak dia dulu. Dia tertidur. Mak ayah dia tertidur. Dan ketika mak ayah dia tertidur tersebut, dia tunggu, dia tak ingin kejutkan mak ayah dia tu. Dia tunggu. Anak-anak ketika itu, ayah, saya dah lapar, bagilah saya makan tu. Tunggu kejap nak, bagi. Tok ayah dulu, opah dulu. Tunggu opah bangun, baru makan. Sehingga tuan-puan yang kasih sekalian, mak ayah itu tertidur sampai ke pagi. Dia tunggu sampai ke pagi.
Dan dia tidak melakukan itu melainkan karena hormat dan kasih sayangnya dengan mak ayah adik, karena Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau memang itu amal kebaikan yang aku lakukan itu engkau redai, engkau sukai, ya Allah, jadikan dia sebagai sebab pintu gua ini terbuka. Maka memang ketika itu Allah suka dengan amalan tersebut. Pintu gua itu pun terbuka. Cet, buka sikit tapi tak cukup lagi. Amalan kedua apa dia? Lelaki kedua apa dia? Ya. Ketika pintu tak cukup, sekarang kau pula, kau minta lah. Apa kira amalan-amalan yang kau lah lakukan? Amalan lelaki kedua apa dia, tuan-tuan kasih sekalian? Menghindari zina. Yang mana lelaki ini orang yang kaya, orang memiliki harta, dan dia mempunyai seorang sepupu yang dia suka. Sepupu dia tu cantik menawan dan dia susah. Dan dia selalu menginginkan agar sepupu dia tu nak dengan dia, kahwin dengan dia. Tapi sepupu dia ni menolak. Aku tak nak, aku tak nak, aku tak nak. Ya? Sampai satu ketika sepupu dia ini memang susah dah tak ada lagi yang boleh diharapkan, melainkan dia datang kepada lelaki tersebut dan minta bantuan. Maka lelaki itu apa lagi? Inilah kesempatan. Aku nak bantu engkau, tapi dengan syarat engkau nak buat apa yang aku nak. Perempuan tersebut, janganlah, dia menolak. Tapi aku takkan bagi melainkan ikut apa yang aku nak, dia kata. Perempuan itu memang tak ada lagi dah jalan melainkan memperturutkan kehendak lelaki tersebut. Kalau memang itu engkau nakkan, itu yang boleh menyelamatkan hidupku, engkau buatlah apa engkau nak, dia kata. Dan tuan-puan dikasih sekalian, lelaki ini pun buat apa yang dia nak, sampailah dia nak melakukan tu zina tersebut. Maka perempuan itu kata, ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah. Ketika disebut takutlah engkau kepada Allah, lafaz Allah itu, lelaki tersebut langsung menggeletar, menggigil, kemudian meninggalkan perempuan tersebut. Maka lelaki itu berkata, ya Allah, kalau sekiranya perbuatan aku meninggalkan perbuatan zina itu engkau sukai dan engkau redai, ya Allah, jadikanlah dia sebab untuk pintu ini terbuka, ya Allah. Dan kebetulan memang Allah reda dengan perbuatan itu. Terbukalah pintu itu. Tapi belum cukup lagi, sebab kebetulan diorang badan besar-besar. Tak cukup lagi. Maka orang ketiga ni, apa amalan dia? Ini lelaki ini orang bisnis, mempunyai pekerja-pekerja, dan dia di antara seorang majikan yang akan menggaji pekerja dia itu ikut sebagaimana mestinya. Cukup bulan dia akan gaji. Tapi tiba-tiba ada salah seorang dari pekerja dia ini, tak habis bulan lagi dia dah cabut lagi. Nak masa terima gaji, dia hilang. Dia hilang. Maka majikan ini, lelaki ini yang sebagai majikan, merasa bahawa itu adalah gaji kepada pekerja dia tersebut. Dia simpan dan dia laburkan. Dia ambil gaji tersebut, dibelinya seekor kambing. Ternyata dengan gaji tersebut, kambing tersebut berkembang biak banyak. Dia jagalah. Terus dia jaga. Berkembanglah kambing tersebut. Tiba-tiba selepas 10 tahun, tuan-puan, pekerja dia tu datang lagi. Kambing tu dah ada dalam 200 ekor dah. Bertambah banyak. Dan tuan-puan dikasih sekalian, datang pekerja tersebut. Tuan, ingat lagi saya tak? Ingat.
Kau kan dulu pekerja aku. Ya. Ya. Aku kan ada dulu gaji yang saya tak ambil. Tolong bagi balik gaji saya yang saya tak ambil tersebut. Saya perlu sangatlah. Maka majikan tersebut kata, gaji engkau itu sudah aku invest, kembangkan jadi kambing banyak tu. Ya ke? Dia kata. Oh, seronoknya saya nak ambil lah. Nak ambil berapa? Nak ambil semua, dia kata. Alamak. Semua dia ambil dan majikan dia tu tak cakap apa-apa. Engkau ambil lah semua, dia kata. Engkau ambil lah. Maka lelaki yang ada dalam gua itulah majikan tersebut. Berkata, ya Allah, sekiranya aku memberikan hak pekerja aku itu, engkau sukai dan engkau redai, dan apa yang aku lakukan kepadanya itu engkau cintai, ya Allah, maka jadikanlah dia sebab pintu ini terbuka, ya Allah. Maka tuan-tuan dan kasih sekalian, berkat lelaki ketiga ini, amalannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, terbukalah pintu itu dengan sempurna, dan mereka boleh keluar dengan baik. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, cerita saya berkaitan apa tu? Puasa ni macam gaji yang tertinggal tadi tu, yang belum kita ambil lagi. Ni puasa dari kecil sampailah sekarang ni umur berapa? 60. Tambah puasa sunat, tambah puasa Senin Khamis kan. Puasa Muharramnya, puasa apalagi Zulhijjahnya, Syawalnya. Kita buat. Ya. Tak ada niat kita melakukan itu melainkan mengharapkan redha Allah, bukan untuk slim. Ataupun nak turunkan gula kan. Ya. Kolesterol, gout macam saya. Tapi memang apa tu? Karena Allah Subhanahu wa taala. Semua itu saudara fillah yang dikasihi sekalian, itu yang akan menjadi tempat kita minta awal-awal. Ya Allah, mana gaji aku, pahala aku daripada puasa yang aku lakukan dulu? Tolong jelaskan. Tolong keluarkan. Saya sedang perlukan ini. Maka Allah kata, ini pahala daripada puasa kamu. Agak-agak Allah Subhanahu wa taala, mana yang lebih baik daripada majikan tadi atau daripada mana yang lebih baik daripada majikan tadi? Confirm dia lebih baik daripada majikan tadi. Dia akan lebih pemurah lagi, dia akan bayar. Sayang tuan-puan dan saudara, itu pun kira-kira tak cukup lagi untuk lepaskan, menyelamatkan diri, sangkut lagi. Alamak, puasa banyak dah tapi tak cukup lagi. Maka kita buat panggilan kedua, minta bantuan kat siapa? Inilah Al-Quran kita. Al-Quran kita. Al-Quran. Saya nak tanya, tuan-puan setiap kali baca tu, tuan-puan ingat ke berapa huruf yang tuan-puan baca? Tak ingat lagi dah kan? Ya ingat mungkin muka surat kan? Huruf dia tak ingat lagi dah berapa huruf kan? Berapa banyak dia? Ternyata tuan-puan dan kasih sekalian, Al-Quran kita ini pun di-reserve oleh Allah. Dia tak masuk dalam calculation yang banyak tu tahu. Dia adalah di antara amalan terakhir yang Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dalam tabungan kita, dalam reserve amal kita. Terakhir. Maka seorang hamba akan meminta pertolongan. Ya Allah, di dunia dulu aku akan ada baca Quran. Belum puasa aku sempatlah tadarus.
Walaupun sekejap datang, kejap tak datang. Waktu khatam tu confirm saya datang gitu. Contoh bukan kat sini Oleh itu ya Allah, tolong tunjukkan nilai pahala daripada Al-Quran yang saya baca dahulu. Tolong lihatkan, tolong nampakkan kepada saya ya Allah, sehingga boleh membantu aku daripada kesusahan yang aku hadapi sekarang ini. Ya. Maka tuan-tuan dan kasih sekalian, Allah tunjukkanlah pahala daripada amal yang kita lakukan ini, perbuatan yang kita lakukan ini, satu persatu. Ustaz, saya banyak dah baca Quran Ustaz, agak-agak rasa okey dah tu. Saya dah puasa banyak dah dulu Ustaz, saya rasa boleh cover dah tu. Masalahnya tuan-puan, nikmat Allah yang tuan-puan peroleh sudah boleh ke dibalas oleh amal soleh kita tersebut? Sudah boleh ke? Nikmat mata je yang Allah bagi pada kita tuan-puan, agak-agak puasa kita tu boleh cover ke? Ya Allah, itulah masalahnya saudara fillah yang dikasihi sekalian. Allah dalam Al-Quran mengatakan, wala tus'alunna yawma idzin 'anin na'im, wala tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Setiap nikmat yang kami telah berikan kepada kamu, kami akan soal, kami akan pertanggungjawabkan, besar kecil, ringan ataupun berat. Yang kamu sedar tak kamu sedar, yang kamu ketahui tak kamu ketahui, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan hisap satu persatu. Ya Allah, tuan-tuan, Allah akan kira tahu. Sehingga sahabat ketika ayat ini turun sedang memegang, yaitu satu butir kurma dan satu gelas air. Maka sahabat ini berkata, ya Rasulullah, kurma sebiji ini pun tak kena tanya ke? Maka Rasulullah kata, demi Allah ini pun akan ditanya. Ya Rasulullah, air ini macam mana? Air ini apa lagi akan ditanya, disoal. Maknanya tuan-puan, sebutir beras yang Allah bagi pada kita, ini akan ditanya, disoal oleh Allah. Segelas air yang di rumah kita akan disoal oleh Allah. Maka saudara fillah dikata dalam wuduk pun Rasulullah suruh berpada-pada, berjimat. Sebab air yang kita gunakan untuk berwuduk itu pun akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya takut tuan-puan dikasihi sekalian, masalah kita nanti adalah bukan sebab kita tak beramal, tapi adalah kita membazirkan ini lebih banyak daripada amalan kita ini. Faham tak faham? Ya. Saya takut tuan-puan, membazir kita lebih dahsyat daripada amalan kita. Lebih kurang ni masuk air ni tuan-puan, masuk dalam baldi kita tu, tapi dalam masa yang sama dia terbuang. Air tu semestinya masuk tapi terbuang. Baldi dia bocor ke lagi boleh tahan, nak boleh cek. Oh, baldi bocor tuan-puan. Masalah dia tuan-puan sekalian, memang sebelum sampai tu dia dah keluar dulu dah, terbuang dah. So tak boleh tampung lagi dah. Tak boleh cek betulkan lagi dah. Melainkan kita cek punca dia tadi tu, awal dia tadi tu. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, ini yang perlu kita perhatikan di sini. Sesuatu yang boleh membazirkan amal soleh kita, merosak amal kebaikan kita, yang kita rasa dia sangat membantu kita, tapi dalam masa yang sama sebenarnya dia terbuang sia-sia. Maka saudara fillah yang dikasihi sekalian, pada kali ini saya akan membincangkan tentang bagaimana kita
memperkasakan Quran kita sehingga ia betul-betul masuk dalam baldi amal kebaikan kita. Kita nak bincang ini dalam sesi kita 5 hari ni. Nak bagi kita rasa bahawa bacaan Quran kita, amalan Quran kita, setiap perkara yang berkaitan dengan Quran kita, insya-Allah dia akan cantik dan baik. Dan akhirnya pada itu, lebih kurang baldi kita tu kalau pun bocor tadi tu, kita akan tampal, kita akan bagi dia elok balik. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, jadi Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, yang mana puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, aku telah menghalanginya daripada makan dan syahwatnya. Ini puasa cakap di siang hari, maka izinkan aku memberi syafaat kepadanya. Al-Quran pun berkata, aku telah menghalangi dari tidur pada malam hari, maka izinkan aku memberi syafaat kepadanya. Maknanya ulama dahulu ataupun Rasulullah dan sahabat-sahabat, tuan-puan, sesi baca Quran dia adalah malam hari. Bila dia? Malam hari. Ustaz, bila dia nak baca Quran malam hari itu, Ustaz? Dia baca malam hari itu pada waktu solat malam sekali. Waktu Qiyamul Lail. Itu dulu. Mengapa boleh itu macam tu? Sebab dia orang hafal. Sebab apa dia tu? Mereka hafal. Tak ada pelita masa tu. Susah pelita kan. Tak ada lampu. Jadi nampaknya tuan-puan, orang ketika dia tak ada semua kemudahan ni, dia cerdik. Dia pandai tuan-puan. Dan makin banyak kemudahan ni, makin nampak malas dan bodohnya kita. Kan? Kita ambil senang dah semua. Contoh paling dekat tuan-puan, saya rasa dulu tuan-puan rajin menghafal nombor telefon orang. Sekarang nombor telefon sendiri pun tak ingat. Betul tak? Ketika semua dah ada dah. Dah senang. Baik, saudara fillah yang dikasihi sekalian, dahulu sahabat-sahabat seperti itu. Ketika mereka tak ada kitab, buku Quran ni, tuan-puan, mushaf ni sangat susah mereka miliki. Jangankan mushaf, zaman Nabi dahulu tuan-puan, Quran ni masih ditulis dalam keratan-keratan batang kayu, kulit kayu dan kulit daging, kulit apa tu? Kulit kambing, haiwan. Bagaimana nak mereka baca tu? Mereka buka satu persatu, susah sangat tuan-tuan. Maka mereka pada waktu itu sangat berusaha untuk menghafal Quran. Maka oleh itu tuan-tuan yang kasih sekalian, 5 kewajipan kita terhadap Quran yang mesti kita sempurnakan sebenarnya. Kalau kita ingin dapatkan pahala Al-Quran itu sempurna pada kita. Pertama adalah kewajipan tilawah. Kewajipan apa tu? Tilawah. Dalam bahasa Arab ada 2 perkataan membaca. Yang bahasa Melayu terjemah dia membaca je. Tetapi dalam bahasa Arab diungkapkan 2. Satu, qiraah nama dia. Apa itu? Qiraah. Iaitu membaca. Kalau dalam bahasa Inggeris mungkin recite. Recitation. Okey. Itu iqra.
Tak, sorry. Iqra itu adalah reading, reading, minta maaf. Yang kedua adalah tilawah. Tilawah ini adalah membaca dengan penuh perhatian. Membaca dengan penuh perhatian dan kekhusyukan. Qiraah itu membaca. Macam tuan-puan baca surat khabar, kadang-kadang cuma sepintas saja. Ya. Qiraah. Tetapi qiraah itu pun sebenarnya sudah diberi pahala oleh Allah. Namun kewajipan kita bukan hanya sampai setahap qiraah. Setiap membaca. Kewajipan kita pada itu kena tilawah. Tilawah ia adalah membaca dengan khusyuknya kita. Mengambil berat hukum hakam dan dalam masa yang sama adalah berusaha untuk menggali makna dan manfaat daripada apa yang kita baca. Dan Allah dalam Al-Quran menyatakan mereka itu membacanya haqqa tilawatihi. Nah, orang-orang yang akan mendapatkan kedudukan yang tinggi nanti di antaranya membaca nama dia haqqa tilawatihi. Itu benar-benar membacanya. Yatlunahu haqqa tilawatihi. Itu benar-benar membacanya. Jadi tilawah ini perlu kita lakukan. Biasanya saya tak tahu, puasa di orang tuan-puan saya rasa bukan tilawah yang mereka targetkan. Mereka targetkan banyak bulan puasa ni apa itu? Qiraah, dia baca nak habis kan. Iaitu target dia adalah khatam. Ini qiraah nama dia, itu membacanya. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, dan tugas kita yang kedua adalah selain daripada tilawah, al-hifzu. Al-hifzu maknanya adalah menghafalnya. Nah ini. Kedua apa tu? Menghafalnya. Saya tak pasti sampai tahap mana kita semua memberi hak kepada Quran ini untuk kita menghafalnya. Tapi saya dengar ada grup-grup yang Masya Allah ya, termotivasi untuk menghafal Quran. Termasuk di tempat saya ada 2 grup, makcik-makcik semangat menghafal Quran. Ya. Ya, di Mutiara Damansara ya. Dia berusaha untuk menghafal. Menghafal Quran salah satu tuntutan pada kita. Kewajipan kita. Tapi saya nak ingatkan di sini, tuntutan Allah waktu menghafal Quran bukanlah kuantiti. Bukan apa tu? Kuantiti, berapa banyak kita hafal. Bukan itu yang dia minta pada kita. Akan tetapi adalah kualiti, terutama kualiti daripada usaha. Kualiti usaha. Apa saya maksudkan dengan kualiti usaha? Usaha yang maksimum. Yang kita terdaya, termampu.
Ya. Setengah kita kata, ustaz, tak boleh lah, saya rasa saya cuba dah ustaz, 2-3 kali pergi, tapi hafal tak masuk-masuk ustaz. Ingat awal